Alhamdulillah bertemu kembali di rancangan Rampai Pagi, Inspirasi Pagi Auda, dan seperti yang kami janjikan, kita ni akan ada satu segmen motivasi kewangan yang bertajuk ATM Skema Lindungi Kad Auda, dan narasumber yang kami bawakan pada hari ini Puan Afizah Osili, pakar kewangan, sudah pun bersedia ya Mahira, dan apa kata kita ni siapa saja. Selamat pagi Puan. Apa khabar pada pagi ini, sihat? Kabar baik. Alhamdulillah, lama tidak bersama dengan Puan Afizah ni. Alhamdulillah. Jadi satu perkara yang memang penting untuk kita ni bergegarkan berkenaan dengan ATM skema ini, lindungi kad Auda. Jadi mungkin terlebih dahulu Puan boleh membahaskan ataupun menjelaskan lebih lanjut lah ya berkenaan dengan topik hari ini, iaitu ATM skema lindungi kad Auda. Jadi mungkin dapat diterangkan kepada penonton kita apa yang maksudkan dengan ATM skema ini, Puan. Okay. Silakan. So ATM skema ni, ia adalah memula dengan kad ketani. Macam penipuan ATM cardnya orang. So ia akan mengambil daripada maklumat daripada kad ketani. So dari kan dalam kata tu selalunya ketani ada chip, microchip, sama jalur magnet. Iaitu magnetic stripe tu. Sana actually info ada ketani punya informasi. Informasi kad ketani tu apa penting lah yang tu. So dari sana macam biasanya scammer ni diorang mau mengambil maklumat tani. Mendapatkan maklumat dari kata tu. Yes. So sebab tu macam tu diorang macam penting untuk mendapatkan maklumat tani macam mana? Dari mana? So ia ikut ketani punya orang tabiat lah. Macam mana, dari mana ketani, di mana ketani berbelanja, di mana ketani mengeluarkan duit. Dari sana diorang dapat track macam ada certain habit orang akan buat. Especially kalau ketani bergagas, satu bahayalah. So I think ada slide saya sudah sharekan, yang boleh di-share. Itu menunjukkan di mana diorang akan mendapatkan maklumat ketani. Yang di atas pasalnya actually ada dua, satu shimmer card ATM ataupun skema. Atau dua yang berbeza lah. Shimmer ni ia dari microchip tu mendapatkan maklumat, manakala skema ketani dari jalur magnet tu diorang mendapatkan maklumat kita ni. Ya, jadi melalui dua credit card yang telah pun kita saksikan sebentar tadi, melalui skema card dan juga shimmer card. Kalau tadi yang skema card itu lebih kepada diambil daripada microchipnya. Dan kalau daripada skema ia menggunakan dengan maklumat microchip itu, manakala bagi skema ialah melalui jalur magnet. Berbahaya sekali ya. Jadi bagaimanakah Puan maklumat ni dipindahkan? So maklumat ni diorang pindahkan. Sekarang ni pasal teknologi diorang ada 3 cara. Sama ada satu, diorang kembali ke lokasi ATM machine itu. 2, Bluetooth. Yang ketiga ni paling bahaya, iaitu secara wireless. So sebaik saja ketani memasukkan kad di mana atau berbelanja apa, diorang harus dapat informasi itu. Atau yang bahayalah. 3 caranya. Jadi 3 cara diorang untuk memperolehi lah. Yang kembali ke lokasi ni senang sikit orang kan macam pihak berkuasa ataupun pihak perbankan mendapati diorang. Tapi macam kalau yang wireless ni kira cepat kan, pasal dia go to cloud sama Bluetooth atau Bluetooth sama kembali ke lokasi, artinya diorang berdekatan around the ATM area. Tapi kalau secara wireless, diorang simpan saja benda tu dan diorang lari. Indah akan berpatah kembali lah tu. Kembali supaya indah kena trace. Itu yang paling bahaya sekali susah hendak dicarilah untuk bis diorang. Ya, jadi itulah ya telah dikongsikan sebentar tadi mengenai dengan bagaimana mereka memperoleh maklumat kad tersebut melalui kembali ke lokasi dan juga melalui Bluetooth. Ini yang paling sukar juga ya, dan juga melalui secara wireless. Jadi apa yang sebenarnya ni Puan mereka akan buat ataupun yang mereka lakukan ini setelah mereka mendapatkan maklumat kad ketanian ni, mungkin dapat dikongsikan kepada penonton kita. So setelah diorang dapat maklumat ketani, sama ada pasal even microchip atau punya information, diorang membuat kad
baru. Can be banyak kad dorang buat. Diciplak lah tu maksudnya. Yes. So dorang buat banyak-banyak and then dorang pakai supaya anda dapat di-trace lah ni orang. And then yang kedua, dorang boleh membeli secara maya barang-barang kali refunded tu kad palsu. Ani. So ada macam-macam cara dorang lah untuk mendapatkan duit ketani itu. Itu salah satu bahayanya kalau ketani terkena lah. Sebab itu salah satunya yang akan saya bagi tahu juga adalah langkah-langkah sekarang macam mana untuk melindungi kad ketani itulah. Jadi penting untuk mengenal pasti caranya apa yang mereka lakukan dengan kad itu. Jadi kebanyakannya memang dibuat kad palsu lah kad palsu dijadikan akan mungkin diagih-agih kepada orang ataupun dijual mungkin. Sama ada macam biasanya bukan dorang jual lah, mungkin kegunaan diri sendiri. So dorang mesti pantas nih. Betul. Cepat supaya kira pihak perbankan yang di mana saja in the whole world dorang will guna secepat saja dorang dapat informasi itu, dorang mesti guna terus pasal dorang takut kedapatan di mana dorang menyimpan ATM skema ataupun shimmer ni. Jadi ini bermakna jika sekiranya mereka menciplak kad akaun bank baru itu, jadi mungkin mereka hanya mendapatkan maklumat itu tapi mereka akan mengubah nama orang atau macam mana ni? Yes, diorang akan mengubah nama lah, kad atau apa. Tapi informasi dalam kad itu still nama ketani. Macam seperti ketani yang berbelanja. Jadi ini soalnya terjadi kad ATM ataupun kad kredit atau sebagainya? Dua-dua. Debit sama kredit kad. Ya, as long as ada microchip sama jalur magnet itu. Memang akan tekanan lah. Bahaya sekali. Betul. Tadi dikongsikan ada dua kad tadi yang telah pun kita ni kongsikan tadi, itu shimmer card dan juga skema card. Jadi kalau sekiranya skema card ni Puan, macam mana ni? Bagaimana skema ATM card ni berlaku? Okay. So biasanya penipuan ini berlaku sebab diorang melihat tabiat kebiasaan tani lah. Tadi dengan saya katakan biasanya kalau ketani ke ATM, masukkan kad, pin code, lepas tu ketani ngambil duit. So diorang lihat, orang selalu macam bergagas hanya akan ngambil ATM itu. So diorang masuk in the periksa-periksa. So dari sana macam sebaik saja masukkan kad ketani diorang sudah mengambil maklumat kad ketani. Sudah tu masa ketani memasukkan kod PIN, dari sana diorang dapat PIN kod tani. So dapat mengeluarkan duit daripada ATM lain. So pasal yang ni dua ni biasanya diorang sama-sama ni. Yang dapat ambil maklumat tanpa ada PIN kod kalau ia mau cash. Tapi kalau ia akan berbelanja secara maya, ia hanya need maklumat kad itu saja. And then yang ketiga ni, masa ketani ngambil duit, kadang-kadang terperangkapkan duit di dalam itu, rusak kali ATM ni, ketani. Tapi tempat mendapatkan duit, mengambil duit tadi pun kadang-kadang ada dihalang. Ada macam nyorang scam yang ada di luar negara lah diorang buat macam ada device lah untuk memerangkap duit itu, nanti diorang ambil. Seolah-olah macam ATM itu, mesin ATM itu mungkin ada duit ataupun ada fungsi, tapi sebenarnya dihalang oleh satu benda yang diorang buat di dalam tempat ketani menerima duit. Bermacam-macam caranya yang mereka lakukan. Pasal diorang dah dapat ubah suai dari segi di dalam ATM machine itu. Diorang hanya boleh di depan tempat ATM machine itu. So di luar itu. So apa saja yang diorang lakukan adalah pengubah suainya hanya ada di luar. Jadi itu tabiat mengambil duit yang satu, iaitu biasa dengan ATM, tabiat biasa dengan ATM. Apabila yang kedua pula, bagaimana cara tabiat di atas digunakan oleh skamer pula, iaitu mengambil maklumat kad yang dapat kami paparkan di skrin TV Auda sekejap saja lagi. Mungkin boleh Puan terangkan sedikit. Ini yang kita maksudkan. Ini yang saya maksudkan tadi lah. Sudah diorang mengambil maklumat kad atau diorang perlu pin code kan. Jadi kalau kita lihat biasanya diorang membuat ubah suai di atas ATM atau untuk kiranya kamera kah, peephole diorang panggil untuk melihat ketani
apa pin kod Ketani itu. Jadi and then yang kedua, kalau yang tengah-tengah tu is pin kod Tani. Kadang-kadang ada berlapis je tu. Don't worry, sekarang saya ada sertakan beberapa contoh untuk macam mana untuk melihat. So Ketani sendiri faham macam mana ia apa tu orang, macam mana Ketani dapat melindungi dari melihat benda-benda macam mana ni . Ya, betul sekali. So and then lepas tu yang ketiga tu tadi adalah memerangkap duit, adalah tempat mana Ketani mengambil duit itulah. Basically. Ya, betul. Jadi sebenarnya saya masih lagi tertanya lah berkenaan dengan kalau tadi Puan ada menyatakan yang mana mereka ini pelaku ini mereka memang sudah membuat pemerhatian lebih awal lagi lah ya mengenai dengan aktiviti orang-orang awam yang mungkin sedang berurusan dengan mesin ATM itu. Jadi bagaimana sebetulnya mereka menginstall dan juga mengendalikan mesin ATM itu? Okay, so yang pertama tadi tempat Ketani menyimpan kad lah. Okay, ini contoh pertama. Okay, I think boleh dipaparkan sekarang supaya Ketani dapat lihat. Pasal biasanya kan kalau Ketani memasukkan duit itu, Ketani tahu macam mana mesin itu kan. So biasanya kalau kita boleh lihat yang benar, tidak ada apa-apa lah. Macam ia straight saja. Kali yang palsu tu, diorang tambah sedikit saja alat skema tu. Macam ia macam menerima Ketani punya tu, tapi ia more fokus daripada jalur magnetik Ketani. Ini senang sikit kan dicek lah. So kalau apa yang Ketani perlu buat adalah anda perlu membuat kekerasan arah tempat mesin ni. Just orang gagarkan sikit, lihat kalau dapat ditanggalkan ke indah. Kalau ragu-ragu kan membuat pengeluaran sana, and then macam aku pernah lihat mesin ni ke apa. Jadi jangan diteruskan. Mungkin apa yang anda boleh buat, menghubungi pihak bank untuk pengesahan sama ada ni okey ke indah. Itu senang sikit kan lihat kan pasal ia jalur magnetik. Tapi ada satu ia sama benar macam mesin itu diorang lekatkan, tapi ada macam muncung sikit. Ia akan nampak tu. Pasal kalau kita ni lihat kan sekarang ni semua macam ATM tempat saluran kad tu, ia punya tu ke dalam, indah keluar. So Ketani macam baginya orang gegarkan sikit, sama ada macam kan tercabut ke indah. Jangan juga macam tu. Itulah merusakkan salahnya. Betul. Kalau anda tu macam rasa macam ada boleh digerakkan. Macam boleh ditanggalkan barangkali. Pasal kadang kan ia ada nyorang kan arah ATM ia bulat kan. Kali ada nyorang macam like a circle, macam fitted saja. It's actually the whole thing untuk mengeluarkan itu. Jadi di atas saja. Di atas saja. Senang saya untuk ditanggalkan. Di atas, tapi diorang buat macam ada rim supaya macam nampak macam sama badannya sama benar. Tapi macam boleh juga kita lihat macam kalau sana ada ATM banyak kan, lihat sana macam lain, macam dah sama saja. Jangan kalau ragu-ragu jangan memasukkan pasal itulah risikonya tu sekarang kadang Ketani sendiri. Jadi itu ya berbagai saja caranya yang telah mereka lakukan. Jadi penting untuk kita ni peka akan keadaan ATM yang ingin kita ni keluarkan duit itu. Jadi jika ragu-ragu, habis kita lebih baiknya memaklumkan kepada pihak berkuasa terlebih dahulu ya. Jadi kita masih sebenarnya di dalam segmen motivasi kewangan, tapi sebelum itu apa kata kalau kita berehat seketika, kita kembali selepas ini. Rampai Pagi, Inspirasi Pagi Auda. Rampai Pagi, Inspirasi Pagi Auda.
Ya, Alhamdulillah kita kembali bersama di dalam segmen motivasi kewangan. Tajuk yang kita bawakan pada kali ini berkenaan dengan ATM skema lindungi kad AUDA, dan masih lagi bersama dengan tetamu kita iaitu Puan Afizah Osili, pakar kewangan. Jadi sebelum ini Puan telah pun menerangkan contoh pertama bagaimana skema ini mengambil maklumat kad dan juga mendapatkan kod PIN dan juga memerangkap duit ketani. Jadi ada lagi contoh yang mungkin dapat dikongsikan ni Puan. So yang ini yang kedua iaitu macam mana diorang mendapatkan kod PIN ketani. Okay. So saya tunjukkan yang tertera lah. Pasal yang ini adalah tempat papan kekunci itu sendiri. Pasal yang ini kalau ketani lihat, ia macam boleh dinaikkan keypad itu. And then kadang-kadang ditanggalkan macam sikit. So ketani boleh guis sikit. Orang Brunei macam cuba sikit. Kali ataupun kadang-kadang ia macam usulnya macam untuk melindungi ketani daripada menutup indah nampak pin code itu kan, macam ada nyorang halangan untuk orang lain lihat. Ketani saja dapat lihat. Tapi itu pun sometimes adalah cara-cara diorang untuk melihat indah macam ubah suainya ni macam kan sama macam yang mesin itu. And then on top of that, di sana juga ada nyorang diorang akan kalau indah arah pin code itu kita ni boleh lihatlah sikit di sekelilingnya, kadang-kadang ada kamera yang damit. Diorang simpan, diorang lakatkan, nampak tu. So dari sana nanti sekarang lah saya akan tunjukkan macam mana untuk melindungi. Tapi ada juga macam ia macam bar, macam mana ia metalik macam bar, nampak macam kan sama macam ATM tu, tapi benarnya ia melihat ke bawah, melihat ke arah pin code ketani itu. Pasal kalaupun diorang dapat maklumat untuk diorang mengeluarkan duit ketani, cash, diorang mesti perlu pin code ketani juga. Jadi kalau indah, diorang hanya boleh membuat pembelian secara maya, which is kadang-kadang diorang indah mau, diorang mau cash juga. Kalau boleh duit, macam tu. Jadi itu cara mendapatkan kod ya. Contoh kedua, apa pula dengan contoh ketiga Puan? Contoh ketiga adalah memerangkap duit ketani. Macam ketani macam biasalah masukkan tu. Kali duit ani dah keluar-keluar, rusak kali mesin ni, dah kali kena charge dalam mana tu. Jadi ketani pun beredar, tapi ketani beritahulah macam mungkin menelpon pihak perbankan. Macam aku cuba mengeluarkan duitnya, tapi dah keluar duitku apa tu. Kali rupanya ia lari sudah. Orang itu sudah ngambil duitnya. Pasal diorang tahu. So contoh yang saya lihatkan Nania, boleh melihat macam mana diorang actually merangkap duit ketani. Ia dari tempat slot itu jauh ada diorang buat barang sedikit, and then dari sana diorang nanti artinya orang Ania ia berada di lokasi ni. Diorang akan memerhatikan orang sudah ada baru diambilnya. And then yang kedua dalam tempat yang sama tu juga kadang-kadang adalah ia dari bawah yang melihat pin code ketani. Ia ikutlah di mana. Pasal kadang-kadang tempat duit ni kan di atas pin code. So diorang buat simpan arah sana supaya kamera tu dapat melihat pin code ketani. So pin code ketani tu paling penting untuk diorang sebenarnya untuk mengeluarkan duit. Wang ringgit lah. Jadi ada ketiga contoh ni memasang peranti pada alat mesin ATM itu untuk mendapatkan satu kod ataupun untuk memerangkap duit, dan ketiga untuk kamera untuk melihat kod. Ya, jadi kita ada lebih kurang daripada 1 minit Puan. Mungkin dapat mengkongsikan sedikit ringkas demonstrasi. Okay. So untuk ATM Shima sama skema ni kalau boleh macam seperti yang saya sebut tadi cuba tarik sedikit tempat slot ATM ketani tu. Okay, and then yang kedua pastikan punat papan kekunci itu indah berlapis. Kemudian menutup, macam sekiranya boleh yang ada tu macam ni papan kekunci kan, ani ketani punya tangan, ketani buat macam ni. Sudah tu ketani kira ketani press lah ketani punya tu. Tangan ketani sendiri jadi yang halangan. Jangan macam rely on ani bisa je ni anda payah untuk mesin pasal tu ketani dah tahu kan. So ketani buat lapis macam ni, and then ketani buat kekuncinya, and then jika duit yang dikeluarkan terperangkap, boleh semak
dengan online akaun Ketani sama ada duit tersebut sudah dikeluarkan dari akaun ke tidak, okay, and then menghubungi talian perbankan dan jangan lari tempat itulah. Pantau ATM itu sebab takut ia diubah suai, and then the last kali adalah salah satunya yang Ketani boleh adalah mempunyai arah kad bis kita. Sebab ia punya gelombang Ketani sekarang ni boleh paywave kan, banyak secara yang mereka gunakan. So Ketani mesti masukkanlah sana. Ya, jadi kita ucapkan terima kasih kepada Puan Hafizah Osili.